Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini pada 26, 27, 28 Mei di Perlis dilangsungkan perkampungan sunnah yang ke-8. Dan seperti mana yang dijangkakan, memang ada sebahagian pihak yang kurang senang dengan program seperti ini. Saya katakan, jika kurang senang, kemukakanlah dalil dan hujah anda. Di manakah salah apa yang disampaikan oleh para penceramah ataupun para ustaz, para ahli ilmu, para sarjana yang menyampaikan ilmu-ilmu dalam slot masing-masing, ya. Kita mengharapkan adanya perbincangan ilmiah, adanya intellectual discourse. Tak setuju, tak mengapa, asalkan ada dalil, ada hujah. Namun setakat ini belum ada. Yang ada ialah seperti mana Ustaz Azhar Idrus yang telah menyesatkan orang-orang dalam program itu, para ahli ilmu, para sarjana dalam program itu telah disesatkan, dan saya telah pun membuat video react tentang itu. Dan terkini yang sampai kepada saya sebuah video daripada Ustaz Nazrul pula. Ayuh kita tonton, agak panjang, lebih kurang 6 minit, dan kemudian saya akan berikan react. Kampungan mereka jadilah kan? Syirik, khurafat semua tu kan. Dekat kita tak payahlah semua benda nak syirik, nak khurafat ni. Umat Islam di Malaysia ni memang terlalu syirik sangat lah. Katanya memang terlibat sungguh dengan syirik kan? Dengan khurafat ni sampai bimbang sungguh ni. Duk syirik khurafat nampak tang orang pergi ke maqam para awliya, tawassul, istighasah, dah salah faham dah. Salah faham dah dengan makna tawassul, salah faham dengan makna istighasah, salah faham dengan makna tiqat kita dengan barakahnya para awliya. Itu pun dah salah faham. Jadi kalau kita nak bagi hukum dengan sesuatu perkara, contohnya api itu membakar. Yang pertama kena tahu dulu api itu apa dia. Yang kedua kena tahu bakar itu apa dia. Lepas tu barulah hukum nisbah di antara api dengan bakar, baru boleh hukum api membakar. Faham ni? Jadi nak hukum api membakar, kena faham dulu tasawur bagi api dan tasawur bagi membakar. Dan nisbah di antara dua api dan membakar tadi digabung, kena ke tak kena, baru boleh hukum. Jadi nak kena tengok satu-satu tasawur, baru boleh letak dengan hukum betul ataupun tidak. Bila sebut kata istighasah syirik, itu hukum lah. Tawassul syirik, hukum lah tu. Sekarang ni kena faham dulu tawassul tu apa dia, istighasah tu apa dia. Panjanglah perbahasan ni. Tapi senanglah, orang lah dia nak senang. Dia pergi mengaji, kawan tu habak kata tak ada dalil. Hak dia buat ni tak ada dalil. Buat main dalil. Sebut-sebut itu. Lepas tu dia berkata, senang betul pengajian macam ni. Sebab pengajian dia senang je. Habak hak ni syirik, hak ni tak syirik. Hak ni bid'ah, hak ni khurafat. Senang je pengajian macam tu. Lepas tu bila kita maklum kata naknya tawassul ni apa dia makna dia, kemudian apa yang ditunjukkan oleh para salafus soleh, dalilnya daripada mana, hadisnya macam mana, istidlalnya macam mana. Lepas tu dia kata itu zaman Nabi SAW. Zaman Nabi bolehlah tawassul dengan Nabi. Sayyidina Umar pun tak tawassul pun dengan Nabi SAW waktu hujan tak turun. Dia kata Sayyidina Umar tak buat pun. Sayyidina Umar pun tak pergi kat kubur Nabi. Nampak? Sayyidina Umar tak pergi kat kubur Nabi. Sayyidina Umar pergi kepada Sayyidina Abbas untuk minta Sayyidina Abbas yang doa akan turun hujan. Baik, kita tahu betul juga no. Ya, kalau kata boleh pergi ke kubur dan kemudian boleh tawassul dengan istighasah, kenapa Sayyidina Umar tak buat? Dia tengok satu je Sayyidina Umar ni. Dia tengok sahabat lain. Siapa dia lagi yang pergi? Sayyidina Bilal Muzani pergi ke kubur Rasulullah SAW minta doa. Waktu tu Sayyidina Bilal bin Muzani bukan sahabat Nabi. Jangan pakai satu hadis, tolak hadis lain. Baik, saya tak mau sembah Sayyidina Bilal bin Al-Muzani. Sayyidina Bilal Muzani pergi ke makam Nabi dan minta doa kepada Nabi SAW untuk turun hujan di kubur Nabi SAW. Baik, itu satu, selesai, ada dalil. Sayyidina Aisyah dan juga para ashab mengatakan bahawa kalau hujan tak turun di Madinah pada zaman dulu, akan dibuka kuah tu dekat Qubbah tu dulu di atas makam Nabi SAW, dibukakan. Bukan Sayyidina Aisyah, zaman Sayyidina Aisyah lah, zaman selepas itu. Kalau kata hatta pada zaman tabi'in, kalau kata tidak, orang panggil hujan turun, dia akan buka lubang. Ahli Madinah ni dah ma'ruf dah. Ahli Madinah ma'ruf dengan perkara tersebut. Kalau hujan tak turun dalam tempoh yang lama, maka mereka akan buka satu lubang yang paling ujung. Ni dalam sejarah Madinah disebut.
Al-Imam Samhudi sebut dalam kitab dia, akan dibuka lubang tadi. Lubang tadi kalau buka saja, kebiasaannya hujan akan turun. Barakahnya Nabi SAW. Sayyidina Umar pergi jumpa dengan Sayyidina Abbas, minta doa, turun hujan. Awak Sayyidina Umar tak pergi jumpa dengan Nabi SAW, pergi ke makam Nabi terus. Yang ini istidlal daripada para ulama Syafi'iyah, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah kata, yang tu bukan menjadi dalil bahawa Sayyidina Umar berpaling daripada tawassul, dan bukan bermakna Sayyidina Umar tidak bersetuju dengan istighasah. Tak. Ini menunjukkan Sayyidina Umar nak memberitahu kepada kita dengan makna yang lebih tinggi daripada tu. Iaitu apa dia? Iaitu dengan maksud, ketika wujudnya orang yang lebih afdal pada waktu tersebut untuk kamu minta doa, tidaklah menafikan dengan fadilatnya orang lain yang mungkin lebih rendah, tapi dia punya persamaan dan kedekatan dia dengan Nabi SAW. Sebab tu Sayyidina Umar, waktu ketika mana pergi kepada Sayyidina Abbas untuk minta doa, dia sebut apa kepada Sayyidina Abbas? Bi'ammi Rasulillah. Tetap ada kait dengan Rasulullah. Dia bukan pergi jumpa sebarang orang, pergi jumpa dengan ammi Rasulillah, bapa saudara Sayyidina Rasul SAW, kerana ada kait dengan Nabi. Yang kedua, Sayyidina Umar nak bagi tahu, kata, walaupun Abbas pada waktu tersebut ada dan dia berkait dengan Nabi, dengan sudut nasab dan keturunannya dengan Rasulullah SAW, bapa saudara Nabi, jadi melihat pada sudut itu, jadi nak bagi tahu kepada kita bahawa boleh untuk kita bertawassul bukan dengan katanya dengan orang yang hidup dengan kebaikan yang dia ada, dan juga dengan sanad keturunan dia yang tadi bersambung dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, untuk nak bagi tahu, kata, walaupun wujud pada waktu yang lebih afdal daripada Abbas. Siapa yang lebih afdal daripada Abbas? Umar sendiri. Sayyidina Umar sendiri lebih afdal daripada Sayyidina Abbas. Asyarah mubasyirin bil jannah, 9 orang masih hidup pada waktu itu, kecuali Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dah wafat pada waktu tersebut. 9 orang masih ada. Sayyidina Umar nak bagi tahu apa waktu dalam hadis itu? Nak abang kata apa? Ketika wujudnya afdal. Baik, kita sudah pun mendengarnya. Link bagi potongan video tersebut dalam kotak description. Beberapa ulasan dan react daripada saya. Pertama sekali, saya agak tertarik ataupun mungkin sebenarnya hairan dengan komentar pertama Ustaz Nazrul, bahawa dia bertanya, kita ni kat Malaysia ni masalah syirik teruk sangat ke? Lebih kurang begitu kan? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ada tak bila mana-mana ustaz mengajar sesuatu topik, kuliah maghrib di masjid ke, kuliah subuh di surau ke, atau Ustaz Nazrul sendiri dalam kuliah-kuliah dia, kemudian kita bertanya, katakanlah ada ustaz mengajar tentang cara-cara solat, kita tanya, masalah serius ke solat kat Malaysia ni? Ada ustaz lain pula mengajar tentang solat-solat sunat. Oh, ada masalah serius ke umat Islam di Malaysia ni tak solat sunat? Okay, ada pula yang mengajar tentang tazkiyatun nafs, sifat-sifat yang dapat membersihkan hati, ciri-ciri perkara-perkara dapat membersihkan hati. Ada masalah hati ke orang kat Malaysia ni? Ini apa punya soalan ni? Kan? Kita kalau lepas ni kan, kalau kita dengar Ustaz Nazrul dia mengajar sesuatu topik, kan kita tanya kat dia, ada masalah ke yang berkaitan dengan isu yang diajarnya tu? Kalau tak ada benda nak komen, tak payah komen. Kalau nak komen, komenlah dengan bijak. Jangan tanya soalan yang interference pula. Okey, nombor 2, bila kita nak mengajar sesuatu isu atau topik, kita nak kena tunggu ia menjadi suatu masalah yang serius di kalangan umat Islam baru nak ajar ke? Bukankah kita sepatutnya mengajar daripada awal supaya kita dapat cegah sebelum parah, mengelakkannya menjadi daripada lebih serius? Okey, katakanlah betul lah masalah syirik ni bukanlah masalah yang serius di kalangan umat Islam. Apakah dengan itu kita tidak membicarakan perkara-perkara yang boleh menyebabkan syirik, perkara-perkara yang mencemari kemurnian tauhid kita? Kita bincang awal-awal supaya masalah ini tidaklah menjadi sesuatu yang serius di kemudian hari. Wahai Ustaz Nazrul, apakah anda akan menunggu sesuatu masalah tu menjadi serius baru nak kupas tentangnya, baru nak berbicara tentangnya? Bukankah itu sebenarnya sudah terlambat? Okey, dan yang ketiga ya, topik tauhid dan syirik ini ialah asas kepada asas dalam agama Islam. Okay, agama Islam ni fundamentalnya ialah mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dan
menjauhi perkara yang merosakkan tauhid tersebut. Apakah perkara yang merosakkan tauhid itu? Ia adalah syirik. Kemudian syirik ni sama-sama kita maklum adalah satunya dosa. Satu-satunya dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak ampunkan. Maksudnya di sini jika seseorang itu meninggal dunia dalam suasana dia ada mensyirikkan Allah dengan sesuatu dan dia tidak bertaubat lalu meninggal dunia, maka Allah tidak mengampunkan dosanya. Adapun jika dia melakukan syirik ketika masa hidupnya, lalu dia sedar dan dia bertaubat, itu Allah akan ampunkan. Jadi ini adalah satu dosa, satu kesalahan yang sudah tentu kita umat Islam perlu memberi perhatian terhadapnya. Kan, jadi ia satu perkara yang besar sampai-sampai saya ulangi, jika seseorang itu meninggal dunia tanpa bertaubat daripada syirik itu, ia tidak akan diampunkan oleh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan kesalahan-kesalahan lain. Okey, mungkin sahaja Allah SWT dengan rahmatnya akan mengampunkan kesalahan itu selagi mana tidak melibatkan hak orang lain, meskipun seseorang itu sudah meninggal dunia tanpa bertaubat daripadanya. Okey, dan kemudiannya perkara berkaitan dengan tauhid dan juga lawannya yakni syirik. Ia adalah mesej semua para nabi dan rasul. Semua para nabi dan rasul, syariat mereka mungkin berbeza-beza, namun mesej tauhid mereka tetap sama. Daripada dulu, khasnya daripada Nabi Nuh sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga jika seorang ustaz itu, jika seorang ulama itu ialah pewaris Nabi, dia akan meneruskan warisan ini, yang ini mengajar umat Islam tentang tauhid dan juga menjauhi syirik. Inilah ciri-ciri seorang ustaz yang kita kata pewaris Nabi. Seorang ustaz pewaris Nabi, dia bukanlah ustaz yang duk menceritakan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kononnya 900 kilo. Bila orang kritik, dia buka pula buku tunjuk 900 kilo. Yelah dalam buku tapi mungkin misprint, mungkin desimal tu salah tempat. Tuan-tuan dan puan-puan, pedang ni dia kena kuat untuk guna dalam peperangan, pada waktu yang sama cukup ringan supaya senang untuk digerak-gerakkan. Umpama permisalan raket tenis. Okey, siapa-siapa yang pernah main tenis, kalau tak pernah main pun mungkin pernah pegang. Raket tenis tu mestilah cukup kuat untuk pukul bola tenis, pada waktu yang sama cukup ringan supaya senang nak ke sini ke, nak ke situ ke. Demikian juga dengan pedang. Ini pemikiran orang yang tak pergi sekolah. Yang tak pergi sekolah saja akan kata, wah hebatnya pedang 900 kilo. Orang yang ada sedikit ilmu tentang perkara ini, dia kata tak boleh 900 kilo. Okey, sebab ia akan susah untuk digerak-gerakkan, kan. Jadi apakah ini mesej yang hendak disampaikan? Wahai ustaz. Kemudian kita teringat juga satu lagi mesej yang ustaz sampaikan, yang kononnya tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada kubur dan bersalaman dengan Imam Ar-Rifai, dan ini disaksikan oleh ribuan orang jemaah haji. Okey, dan ustaz kata tidak ada yang akan menolaknya melainkan orang gila. Saya telah membuat video khas menerangkan kesalahan, kebatilan kisah tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang dua perkara ni saya cerita untuk sebagai perbandingan kita ni, ataupun lebih tepat seorang ustaz yang mengajar Islam, dia patutnya memberi prioriti kepada mesej tauhid, memberi prioriti kepada perkara-perkara yang merosakkan tauhid tersebut, yang ini syirik. Atau nak cerita benda pedang 900 kilo, tangan yang keluar daripada kubur, kemudian imam bersalaman lah, kan. Kelakar betul, kan? Baik, pada kesempatan ini ingin saya berkongsi beberapa ayat Al-Quran yang ada berkaitan dengan tauhid dan juga syirik. Baik, saya mulakan dengan surah Al-An'am, surah ke-6, ayat nombor 82, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan bahawa masuk kezaliman di sini ialah syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka lah orang yang mendapat hidayah petunjuk. Jadi berdasarkan ayat ini,
Maksud di sebaliknya kita dapat faham bahawa akan ada orang beriman, orang Muslim, orang mukmin yang mereka mencampur adukkan antara tauhid dan juga syirik. Maka Allah menekankan keutamaan orang yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik. Dan ini diperkuatkan lagi dengan sebuah ayat lain. Alright. Surah Yusuf, surah ke-12 ayat 106, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan orang-orang yang beriman kepada Allah ni kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan mereka mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Ini firman Allah. Maka sebab itulah kita perlu menjelaskan perkara-perkara yang boleh menyebabkan syirik, supaya umat Islam kenal pelbagai bentuk syirik, pelbagai keyakinan syirik, lalu mereka menjauhi. Jika ada yang mengamalkannya, jika ada yang berkeyakinan dengannya, mereka akan bertaubat dan berhenti. Jika ada yang tidak melakukannya, alhamdulillah, namun mereka dapat berhati-hati supaya katakan di kemudian hari mereka menemuinya, mereka kenal itu adalah syirik dan mereka menjauhinya. Satu lagi ayat terakhir daripada surah Az-Zumar, surah nombor 39 ayat nombor 65, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna minal khasirin." Bermaksud, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Ini yang saya kata tadi, mesej semua para nabi dan rasul ialah tauhid dan menjauhi syirik. Demi sesungguhnya jika engkau dalam kurungan dan pengikut-pengikutmu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, tentu akan gugur amalanmu dan engkau akan tetap menjadi dari orang-orang yang rugi. Macam-macam amal soleh kita, solatnya, puasanya, umrahnya, hajinya, zikirnya, semua itu gugur kerana dia buat syirik. Jadi ini betapa pentingnya. Macam mana seorang ustaz boleh kata tak ada topik lain kan? Serius sangat kan? Aduh. Tuan-tuan dan puan-puan, bezakan ya, sebab kadang-kadang ada orang ni, ada orang-orang mereka kata, para ustaz ni, ulama ni, mereka ni pewaris para nabi. Tak. Nabi SAW tidak meninggalkan dinar dan dirham, tetapi meninggalkan ilmu, meninggalkan mesej dakwah, dan antara mesej dakwahnya yang paling penting, mentauhidkan Allah dan membasmi semua bentuk syirik. Okey, kemudian ustaz menyebut tentang mereka ni bincang syirik ke apakah, tentang tawasul dan istighasah. Dia orang ni tak faham lah konon apa semua tu. Dalam perkampungan sunnah tersebut, salah satu topik forum ialah tentang maksud tawasul dan istighasah. Wahai ustaz, kenapa anda tidak boleh bersikap ilmiah? Apa kata anda ambil forum tersebut dan anda bahas, kritik penjelasan mereka tentang perbezaan tawasul dan istighasah. Daripada duk assume je mereka ni sendiri, tawasul pun tak faham, istighasah pun tak faham, kemudian buat analogi apa? Api membakar, aduh, pedang 900 kilo. Okey, dan saya sendiri alhamdulillah ada beberapa video tak silap saya yang menjelaskan perbezaan antara tawasul dan istighasah. Jadi saya tak perlulah nak menjelaskan di sini ya. Kemudian ustaz mengemukakan 2-3 riwayat tentang tawasul. Yang ini hadis Malik Ad-Dar dan hadis tentang penduduk Madinah apabila suasana kemarau, mereka buat lubang atas kubah ataupun bumbung yang menutupi kubur Nabi supaya turun hujan. Aduh, tak apa. Kedua-dua riwayat ini telah dicabar oleh Ustaz Abdul Qadir bin Sahak. Okay, link ada saya bagi dalam kotak description. Dia cabar tentang kesahihan hadis tersebut. Okey, kesahihan kedua-dua riwayat tersebut. Dan kita sama-sama maklum ya, Ustaz Nazrul ni dalam bidang hadis baru saja disekolahkan ataupun baru saja ditadikakan oleh Ustaz Dr. Rozaimi, Profesor Dr. Rozaimi, berkaitan dengan hadis ataupun riwayat
Sesiapa yang berselawat 1000 kali ke atas Rasulullah, maka dia akan berlaga bahu dengan Rasulullah untuk masuk syurga. Jadi link saya bagi dalam kotak description. Kita boleh tengok macam mana ilmu hadis Ustaz Nazrul kalau banding dengan Ustaz Dr. Rozaimi. So sekarang ni kita banding pula dengan hadis ataupun riwayat Malik Ad-Dar dan juga yang buat lubang atas kubur Nabi. Sebenarnya kedua-dua riwayat tu pun saya sendiri telah bincang sebelum ini dalam link ataupun playlist Tawassul dan Istighasah. InsyaAllah saya letak link dalam kotak description. Tapi alang-alang kita sebut ya, dalam perkampungan sunnah tu bukan saja nak membasmi syirik, tetapi nak membasmi kurafat. Antara kurafat ni perkara karut marut lah. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh bayangkan tak, penduduk Madinah dalam masa yang singkat selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mengalami kemarau, apa mereka buat? Riwayat tersebut mereka bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah recommend buat lubang atas bumbung ke kubah ke yang menutupi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya ustaz sebut apa? Barakah keluar ke apa ke. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, inilah kisah kurafatnya yang kita maksudkan. Apa jadi dengan mesej tauhid yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekian lama, sehingga apabila baginda wafatnya, mereka buat perkara-perkara kurafat seperti itu. Apa jadi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diturunkan hujan? Apa jadi dengan amalan solat istisqa, solat yang khusus untuk meminta hujan? Kan? Dan banyak-banyak sahabat yang ada ketika itu kan semuanya jadi bela-bela je. Okey, kita buat lubang atas kubur Nabi. Kan? Kemudian buat lubang tu pun, buat lubang kat penutup tu. Kenapa tak buat lubang sampai ke kubur, sampai ke tanah, sampai ke jasad Rasulullah? Kan? Bagilah semua apalah aura ke berkat ke keluar. Kemudian kita sama-sama tahu kalau berkat ke apakah yang disebut oleh Ustaz terpancar keluar, bila nak hujan, awan yang akan membawa hujan tu dia tak terbentuk sebiji dekat atas. Kan? Kalau kita tahu Semenanjung Arab, Madinah apa ke, ia akan terbentuk di kawasan yang ada air, laut, kemudian angin tiup, baru turun hujan. So kenapa tak buat lubang tu keseluruhannya ke apa? Tuan-tuan dan puan-puan, sesiapa saja yang sedikit berfikiran kritikal akan tahu ini riwayat yang membodohkan akal. Ini riwayat yang dalam video lain saya kata yang dibuat oleh Syiah untuk menunjukkan betapa bodohnya para sahabat dan betapa jahatnya isteri Rasulullah, yang ini Aisyah suruh korek buat lubang apa semua tu. Para sahabat pun bodoh bila hari musim kemarau, sekarang ni pun panas juga. Tak tahu apa nak buat, tak boleh berdoa kepada Allah, tak boleh nak buat solat istisqa. Akhirnya buat apa? Buat lubang atas kubur ataupun atas bumbung ataupun kubah yang menutupi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kita kata perkara-perkara yang membodohkan umat Islam. Kita ni perlu ada sedikit, tak payah banyaklah, sedikit critical thinking. Kita baca riwayat ni pun kita tahu apalah punya kartun ni. Dan kena pula ada ustaz yang macam ni, ustaz 900 kilo ni, ustaz yang tangan keluar dari kubur, dia pun percayalah riwayat macam ni. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah ulasan saya, bateri pun dah nak habis. Jadi ringkasnya, kita menginginkan adanya intellectual discourse, adanya perbincangan ilmiah terhadap apa-apa yang tidak dipersetujui dalam kuliah-kuliah, dalam penyampaian-penyampaian di perkampungan sunnah yang baru berlalu. Kalau ada yang salah, kalau ada yang tidak tepat, bahas, tolak, kritik dengan dalil dan hujah. Bukan dengan apa ni, masalah tauhid, masalah syirik ni serius ke kat Malaysia? Apa punya soalan tu? Kemudian bawa pula riwayat-riwayat tentang tawasul. In the very first place, apa yang kata tawasul tu syirik? Yang dikatakan syirik istighasah, yang ini meminta tolong daripada orang yang sudah mati dalam kubur. Dan bila seseorang tu sudah mati, kita tak akan minta kat dia nak pinjam duit 100 boleh tak? Melainkan akan berdoa kepada dia, lapangkanlah rezeki aku. Bila orang sudah mati, kita tidak akan minta dia tolong rawat penyakitku, melainkan kita akan minta daripada dia tolong sembuh kan penyakit aku. Bila orang sudah meninggal dunia, kita tidak akan minta dia tolong angkat meja,
melainkan kita minta kat dia tolong permudahkan urusan hidup kita, di mana perkara-perkara itu hanya boleh diminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dikatakan istighasah dengan ahli kubur itu syirik. Bukan tawassul, sebab tawassul seseorang itu masih berdoa kepada Allah. Cuma cara dia bertawassul itu, apakah ia sesuatu yang disepakati ataupun dikhilafkan, apakah ia sesuatu yang sunnah ataupun bid'ah. Ia tak masuk syirik kerana seseorang itu masih berdoa dengan Allah tetapi menggunakan perantara, dan perantara itulah yang diperselisihkan. As simple as that. Why cannot understand? Kenapa orang agama ni susah sangat nak faham? Lepas tu kata kita pula yang tidak faham. Baik, sini saja ulasan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.